Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna Balkis binti Zaniul Rijal. Nombor pendaftaran 01 DDT 19F1174. Okey, saya ambil bahagian A, VLSM calculation. Okey, tadi dia nak 500 host kan? So, kita kena cari yang lebih daripada 500. Okey, so 2 kuasa dengan 9, dia dapat lebih daripada 500. Dapat 512. So, dah cukup 512. Okey, tadi kita buat 2 kuasa 9 kan? Okey, so kosong tu dia kena ada 9. Okey, kita kena start dari belakang. Kosong tu ada 9. Dan yang selebih semua tu, yang tu semua 1. Okey, macam mana kita boleh dapat 255? Okey, 255 tu, okey, kita buat 1 ni ada 8 kali dalam binary tau. Okey, lepas tu kita tukarkan dia kepada decimal. So, dia akan dapat 255. Okey, macam mana dia boleh dapat 254 pula? Yang sebelah tu 254, okey. Okey, sebab 1 ni ada 7. Lepas tu ada kosong belakang. So, kita tukarkan dia kepada decimal. So, dia akan dapat 254. Okey, number of valid host pula 2 kuasa 9 tolak dengan 2 sama dengan 510. Okey, 2 tu kita dah tolak siap-siap untuk network dan host. Okey. Number of subnet 2 kuasa 7 sama dengan 128 subnet. Okey, 7 tu kita dapat daripada sini. 1 ni kan ada 7 kan? Okey, so kita dapat daripada situ. Okey. Okey, untuk range pula kita 256 tolak dengan 254. 254 yang kita ambil daripada atas tadi yang kita kira tu kan. Okey, so dapat 2 range. So dia punya range 2. Okey, untuk addressing scheme pula dia ada 3. Network address, broadcast address dan valid IP. Okey, untuk network address, okey, tengok ni. 172.20.16.0. Kita kena tambahkan dengan 2. So, dia akan jadi 18. So, dia tambah lagi 2, dia akan jadi 20. Tambah lagi 2, dia akan jadi 22. Okey, untuk broadcast address pula. 172.20.17.255. Okey, dia dapat 17 ni daripada sini. 18 tolak dengan 1, 17 kan. Okey, so dia dapat daripada situ. Sama juga dengan ni. Sini dia akan dapat jadi 19 sebab kat sini 20. Okey. Okey, untuk valid IP pula. Valid IP ni kita ambil daripada network address ni. 172.20.16.1. 1 ni kita kena tambahkan ni. Setiap satu ni kita kena tambah 1, tambah 1, tambah 1. So dia akan jadi kat sini 1, 1, 1. Okey, contoh 172.20.20.1 sebab dia tambahkan dengan 1. So dia punya yang tepi ni kita ambil daripada broadcast address. Okey, contoh macam ni. 172.20.17.254. 254 sebab kita tolak kat sini. Dia sini 255 tolak 1, so jadi 254. Sama juga kat sini. 172.20.19.25 tolak dengan 1, so jadi kat sini dia akan jadi 254. Okey, yang kedua tu nak 250 host. So, kita kena cari yang lebih daripada 250. So, kat sini 2 kuasa 8 dapat 256. So, dia dah lebih daripada 280. Okey, so 8 kosong tu dia kena ada 8. Macam ni. Hak kosong ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yang selebihnya ni semua 1. Okey, so 1 tu ada 8, cukup 8. So, dia akan jadi 255. 255, 255, 255. Ni kosong lah sebab semua ni kosong kan. So, kalau kita tukar kepada decimal pun dia akan jadi kosong juga. Okey, number of valid host ni daripada 2 kuasa 8 ni kita kena tolak dengan 2. 2 tu untuk network dan host kita dah tolak siap-siap dah. So, dia akan jadi 254 tolak dengan 2. So, dia akan jadi 254 kat sini. Okey, untuk number of subnet pula. Number of subnet tadi kan sini. Tengok ni. Ada 8 kan? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 dapat 256. So 256 subnet. Okey, range pula. Range dia tadi kita kena ambil 256, kita kena tolakkan dia dengan 255. So range dia dapat 1. Okey, untuk addressing scheme. Okey, untuk network address ni kita kena tambahkan dengan 1. Tengok ni nombor 2 ni. Okey, so 17.168.168.
172.20.18.0 tambah 1 jadi 19. Tambah 1 lagi jadi 20. Dia macam tu. Okey, untuk ni broadcast address pula, daripada network address ni dia tolak dengan 1. So dia akan jadi 18 kat sini. 172.20.18.255. Okay, kat sini tadi 20 kan? So 20 kita tolakkan dengan 1. So kat sini dia akan jadi 172.20.19.255. Okay, untuk value IP pula 172.20.18.1. 1 ni kita kena tambahkan sini kan? So dia kena tambah 1. Okay, hujung dia sekali. Okay, lepas tu yang ni pula kita kena ambil daripada broadcast address. So 172.20.18.254. Okey, macam mana dia boleh dapat 254 ni kan? Sebab tolak 1 dari sini. Sini 255. So 255 tolak 1, 254. Okey, dia kalau dekat sini dia kena tolak 1 daripada broadcast address. Kalau kat atas ni dia kena tambah 1 daripada network address. Okey, yang ni dia nak 100 host. 100 host pun sama macam tadi. 2 kuasa dengan berapa yang lebih daripada 100. So 2 kuasa 7 dapat 128. So kita boleh guna 2 kuasa 7. So macam tadi juga, kosong dia ada 7. Okey, sini 1 dia ada 8. Ni semua ada 8. Okey, sini tadi 7 kan. So kosong dia ada 7. So dia, yang selebih tu dia kena ada 1 depan dia. Okey, so dia akan dapat 128 lepas kita tukarkan dia kepada decimal. Okey, number of valid host macam biasa, 2 kuasa 7 tolak dengan 2. Okey, dapat 126. 2 tu untuk network dan host. Okey, number of subnet tu kita ambil daripada sini sampai 1 kat sini. So dia ada 9. So 2 kuasa 9 dapat 512 subnet. Okey, untuk range pula kita ambil 256 tolak dengan 128 yang tadi tu. Kan kita ada buat 2 kuasa dengan 128. So kita ambil daripada sini 128 tu. So dia punya range dapat 128. So 256 tolak dengan 128. Okey, ni 128. Okey, untuk addressing scheme pula. Okey, tengok ni 172.20.19.0 kan. Okey, tadi dia punya range 128. So 19 tambah dengan 128. So kita akan dapat 147. So 172.20.147.0. Dia akan dapat macam ni ha. Okey, untuk broadcast address kan. Okey, kita kena ambil ni 147 kan. Kita kena tolak daripada network address ni, tolak 1. So kat sini akan jadi 146. So 172.20.146.255. Okey, kita ambil yang ni pula 172.21.0.0 kan. So kita ambil kat sini 172.20. Sini kan 255 kan. Okey, so sini 256. So kat sini akan jadi 255.255. Okey, untuk value IP pula kan. Okey, sini 172.20.19.1 sebab kat sini dia kena tambah 1 kan. Okey, so di sini dia akan jadi 1. Okey, sini yang bawah ni kita ambil daripada broadcast address kan. So 172.20.255.255. 255 dia akan jadi 254 sebab dia tolak dengan 1. So dia akan jadi 254. Okey, dia sama macam tadi juga. Okey, yang ni tapi ni nak 600 host tau. So 600 host dia kena cari yang lebih daripada 600. So 2 kuasa 10 dapat 1024. Minta maaf. Okey. Okey, dan kita tukarkan dia yang ni kepada decimal. Okey, kalau kita tukarkan yang ni kepada decimal, dia akan jadi 252. So sini 252, sini kosong lah. Sini tak ada apa-apa. Okey, number of valid host. Okey, dia kena buat macam ni. 2 kuasa 10 tolak dengan 2. So dapat 1022. Okey, 2
Itu sebab untuk host dengan network dah tolak siap-siap. Okey. Okey, untuk number of subnet pula. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 61. So, 2 kuasa dengan 6 dapat 64. 64 subnet. Okey. Range pula. Range ni 256. 256 kita tolakkan dengan 256 kita tolak dengan 252. Sini tadi 252 kalau kita tukar ke desimal. So, dia akan jadi 256 tolak 252. So, dia akan dapat 4 range. Okey, untuk erasing scheme pula. Okey, tengok ni. Ni 172.30.16.0. So, kita tambahkan dengan 4. So, dia akan jadi 20 tambah 4, dia akan jadi 24. Okey, untuk broadcast address pula. 172.30.19.255. 19 ni sebab kita tolak 1 kat sini kan. Sini 20. So, kita tolak 1. Dia akan jadi 19. Okey, sama dengan kat sini juga. Sini dia 24. So, kita tolak 1. Dia akan jadi 23. Okey, untuk value IP 172.30.16.1. 1 ni sebab dia tambah sini kan, dia kena tambah 1. So, dia jadi 1 sini. Okey, sama dengan sini juga 172.30.20.1. Dia kena ambil daripada sini. Lepas tu dia kena tambahkan dengan 1. Okey, untuk yang bawah ni, dia ambil daripada broadcast address. Tapi dia tolak 1 hujung dia. So, jadi 172.30.16.254. Jadi kat sini 254. Sini pun sama juga. Dia akan jadi 254. Okey, seterusnya dia nak 2. So, kita kena cari lebih daripada 2. So, 2 kuasa dengan 2 kita dapat 4. 4 dah lebih dah daripada 2. Okey, seterusnya kita kena buat macam ni untuk yang kostum subnet mask kan. Okey, sini. Okey, lepas tadi kita dah buat kuasa 2. So, kita kena ada 2 kosong. Okey, lepas tu yang ni kita tukarkan dia kepada desimal. Kalau kita tukarkan kepada desimal, kita akan dapat ni. Kita akan dapat 252. So, dia punya ni 252. Okey, number of valid host. Number of valid host pula, kita kena buat 2 kuasa 2 tolak dengan 2. Dapat 2. Sebab apa tolak dengan 2? Sebab kita dah tolak siap-siap untuk network dan host. Okey, number of subnet. Number of subnet pula. Okey, kita tengok daripada sini tau. Sini ada 8 campur dengan sini ada 6. So, dia ada 14. So, dia ada 14. So, kita kena buat 2 kuasa dengan 14. So, dia akan dapat 16384 subnet. Okey, lepas tu range pula. Range pula kita ambil 256. Kita tolakkan dengan 252. Kita tolakkan dengan ni tadi. Tengok ni, 252 kan. So, kita tolak. Kita akan dapat 4 range. Okey, untuk address yang scheme pula kan. Ni. Network address dia 172.70.16.0 kan. So, kita tambah lagi 4, dah akan jadi 20. Tambah lagi 4, kita jadi 24. Lepas tu, untuk broadcast address pula 172.70.19.255. 255 ni sebab sini 20 kan. So, kita tolak dengan 1, dia akan jadi 19. Okey, sama dengan sini juga, dia akan jadi sini 24, kat sini akan jadi 23. Okey, untuk value IP pula 172.70.16.1. Sebab kat sini dia kena tambah 1. Yang atas ni semua dia kena tambah 1 hujung dia. Okey. Untuk yang bawah ni pula kan broadcast address. So, dia kena tolak 1. 255, dia tolak 1 jadi 254. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Iwani binti Razali dan nombor metik saya 01DDT19F1223. So, sekarang saya nak terangkan macam mana saya config ke branch A, B dan C. Alright, jom kita start. Okay, first kita start dengan A dulu. So, kita ambil wire konsol warna biru ni. Letak kat branch A ni, ambil konsol, bawa ke PC. Ambil RS232.
Right, so tekan PC, ambil desktop, terminal, okay. So tekan enter. Lepas tekan enter ni, tekan enable config T, lepas tu hostname branch underscore A, enter. Lepas tu kita masuk interface as 0/0/0, enter. Kita buat masuk IP address dia, IP address 172.50.16.2, backspace 255.255.255.252, enter. Lepas tu no shut down, enter. No shut down, enter, exit. Right, so buat masuk interface yang kedua, interface G interface G 0/0, enter. IP address 172.20.16.1, okay, backspace 255.255.254.0, enter. Lepas tu no shutdown, enter, exit, enter. Right, so letak interface yang seterusnya, interface G 0/1, enter. Masuk IP address dia, IP address 172.20.10.1, backspace 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit. Okay, masuk interface yang seterusnya, interface G0/2, masuk IP address 172.20.19.1, backspace 255.255.255.128, enter. No shutdown, enter, exit, enter. Lepas tu dah. Lepas tu kita buat benda yang sama dekat branch B. Okay, so kita ambil wire console, wire console, bawa ke PC dia, RS232, tekan PC, buat benda sama. So tekan enter, enable config T, hostname caps lock branch underscore C, hostname caps lock branch underscore C. Okay, lepas tu masuk interface as 0/0/1. Lepas tu masuk IP address 172.60.16.2, backspace 255.255.252, enter.
kalau je ada salah kita buat balik IP address 172.60.16.2 backspace 255.255.255.252 enter. Lepas tu no shutdown, enter, exit. Lepas tu bermasuk interface yang seterusnya, interface G0 slash interface G0 slash 0, enter. IP address 172.30.16.1 .30.16.1. Lepas tu backspace 255.255.252.0, enter. No shutdown, enter, exit. Lepas tu masuk lagi interface G0/1 IP address 172.30.20.1 backspace 255.255.254.0, enter. No shutdown, enter, exit. Okay, buat lagi interface G0/2 enter. Masuk IP address 172.30.22.1 backspace 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit. Okay, dah untuk branch. Right, so untuk branch C kita ambil konsol, kita pergi dekat laptop. Right, so kita ambil RS232, bawa ke router, kita ambil konsol. Okay, so terminal, okay, so enter, enable, enter, config T, enter, hostname branch _C, enter, interface S0/1/0, enter. IP address 172.70.16.2 backspace 172.70.16.2 backspace 255.255.252. Right, so enter. No shutdown, enter, exit. Okay, lepas tu buat interface lagi. Interface G0/ interface G0/0 IP address 172.40.16.1 no shutdown, enter, exit. Alright, so lepas tu dah siap. Lepas tu kita nak config pula, kita nak letak password semua tu. Okay, so disebabkan benda tu sama, so kita try dulu dekat branch A. Tekan balik PC, tekan terminal, desktop terminal, ok. So tekan enter.
tekan enable config team, hostname caps lock branch underscore a, lepas tu enable secret TFC 20143 macam yang dalam soalan bagi. Enter line console 0, enter password pbt, enter login, enter line vty0 form, enter password pbt, enter login, enter exit, enter service password dash encryption. Pastikan ejaan betul-betul tahu, nanti akan salah. Kalau salah tu dia jadi macam susah nak faham kan, jadi macam dia tak nak baca. So service password encryption, then enter banner motd authorize ni A tu huruf besar kan, so kita kena huruf besar. Authorized access only. Ni dalam soalan tau. So violators will be prosecuted to the full extent of the law. Lepas tu dollar balik, enter, exit. Right, so buat benda yang sama untuk benda tu sama je untuk tiga-tiga branch ni. So buat benda yang sama tadi untuk yang tukar-tukar password tu dekat A, dekat B, dekat C. So dah settle benda tu, settle lah. Okay, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Adam, nombor matrik 01 DDT 19F1001. Okey, hari ni saya akan present soalan yang ketiga, iaitu C kena verify semua device. Okey, seperti yang kita tahu, kita ada branch A, B dan C. Kita akan verify yang mula sekali branch A. Pergi dekat PCA 1. Lepas tu korang kalau nak tahu dia punya IP address, dia ada dua cara. First sekali korang boleh pergi desktop, lepas tu korang boleh tengok dekat dia punya IP address configuration ni. Lepas tu lagi satu, korang boleh pergi dekat command prompt, korang type dekat sini ipconfig. Okay. Nanti dia ada tulis dekat sini link local IPv6 address. Lepas tu dia akan bagi patut IP address subnet mask dengan default gateway. Lepas tu korang boleh copy yang ni untuk nak pin nanti dekat PC lain lah, nak tahu dia sama dia boleh reply ke tak. Korang copy. Lepas tu korang pergi dekat PC A5. Korang pin dia. Pin yang IP address tadi. Lepas tu korang paste. Okay, kalau IP address ni boleh pakai, dia akan reply lah. Okay, nanti dia punya result dia yang baru sekali, respon dia akan tulis kat bawah ni pin statistik for IP address yang tadi tu, di atas ni. Lepas tu dia akan tulis send receive. Loss dia kosong, so tak ada apa-apa masalah lah. Kalau contoh dia ada tulis kat sini request timeout macam yang atas ni, dia akan tulis kat sini loss 1 lah. Macam tu. Tak pun yang lagi satu destination host unreadable code. Lepas tu kalau korang nak asahkan yang ni branch B boleh access ke tak, reply ke tak branch A punya PC A1 ni, korang boleh try dekat PC B1, pergi dekat command prompt dia. Lepas tu korang pin
IP address yang PCS1 tadi. Lepas tu macam biasalah, kalau dia boleh respon dia akan reply lah. Kalau tak boleh nanti dia akan lost lah. Ni boleh. Lepas tu korang boleh pergi dekat branch C punya. Branch C ni korang boleh pergi dekat smartphone C. Pergi dekat dia punya, nak check kan. Mula-mula pergi dekat, ada dua cara macam yang saya cakap tadi lah. Tapi saya lagi prefer ni, korang boleh check IP config. Lepas tu pakai IP address dia yang ni, korang copy. Copy je macam biasa. Lepas tu korang mention dekat laptop C2. Korang pin. Paste. Kalau tak ada problem, dia akan reply lah. Nampaknya ni tak ada problem. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.